Di Gua Al-Kahfi yang diteroka Ismail sejak tahun 1980, semakin hari semakin mekar namanya di kalangan masyarakat yang mahu merasai pengalaman menelusuri gua yang mudah dikemudi. Hari ini, keluarga Ishak Awang yang berkelana dari Kedah singgah ke gua ini bagi melihat sendiri suasananya. Ismail yang bertindak sebagai pemandu pelancong menerangkan sejarah dan kisah di sebalik kaligrafi di dinding gua ini. Ismail gembira dapat berkongsi ilmu serta pengalamannya membangunkan gua ini kepada sesiapa yang berkunjung. Apatah lagi memang itu yang diharapkannya ketika mula meneroka dunia gelap ini yang telah menelan belanja hampir 2 juta ringgit. Satu perbelanjaan besar yang dulunya tidak disokong insan di sekelilingnya. Tentangan pun datang daripada keluarga saya. Duit simpanan, duit apa semua tu habis diguna pakai untuk usahakan gua ini. Yang mana dia orang beranggapan ini bukan satu kerja mudah dan membazir. Kerana memang saya sendiri pun tengok, saya sendiri pun tak yakin yang saya ni boleh buat. Tapi saya tawakal pada Allah, mudah-mudahan usaha-usaha ni dapat diusahakan dengan begitu baik. Selain sebagai penghias dinding gua, Ismail juga mahu kaligrafi surah Al-Kahfi ini bertindak sebagai wadah dakwah yang berkesan. Apatah lagi surah Al-Kahfi, kisah 7 pemuda beriman melarikan diri ke sebuah gua dan bagaimana Allah menidurkan mereka selama 309 tahun, amat cocok dengan lokasi sebegini. Namun penghasilan kaligrafi ini hampir-hampir tidak menjadi lantaran keadaan dinding gua yang berlekuk. Dalam kebuntuan saya untuk memikirkan macam mana untuk nak menzahirkan ayat-ayat suci Al-Quran tu di dinding-dinding. Kerana dinding tu berlekuk-lekuk kan, dia agak susah. Tapi tanpa saya sendiri pun tak menduga, sahabat saya memang dia tu pakar dalam tulisan-tulisan khat ni, telah menawarkan diri untuk nak tolong saya untuk mencapai hajat dan cita-cita saya. Dan dia pun memang berminat dengan cita-cita saya ni untuk jadikan gua ni sebagai satu gua Islamik yang dipanggil Al-Kahfi. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. 30 km dari Batu Caves, Majalah 3 mendalami keindahan dunia kaligrafi Arab di Kampung Gombak, Rawang bersama karyawan khat 1 dalam 1000 yang menghasilkan dakwat sendiri. Setelah campuran air dan jelaga dari minyak biji rami dikacau sebati, proses seterusnya melibatkan gam Arab yang diperbuat daripada getah pokok akasia Senegal. Ia berfungsi sebagai ejen pemekat untuk memastikan dakwat tidak mudah retak atau cair di permukaan kertas. Ramuan ini turut menghasilkan kilauan pada dakwat, menjanjikan karya menggamit mata. Okay. Kita dah boleh cuba. Boleh cuba kertas ni okey ke tak okey. Jadi kita ambil
nak ambil pen mahal lah. Sebelum dibotolkan, anak jati Johor ini terlebih dahulu menguji kualiti dakwat kaligrafi yang kami hasilkan ini pada kertas seni. Jika faktor seperti dakwat terlalu cair atau pekat mahupun tiada kilau yang timbul, maka kerja kami hari ini gagal. Bagaimanapun, pembetulan pada campuran dakwat ini boleh dilakukan pada bila-bila masa, biarpun bertahun kemudian. Kita cuba dia punya flow tu dah kita rasa puas hati dan kita boleh simpan lah. InsyaAllah dia boleh guna lama. Saya pun pernah minta kawan-kawan cuba, dia kata memang alhamdulillah ada bagus macam tu. Jadi itu bagi saya semangat. Saya kata kalau pun tak boleh dijual sekurang-kurangnya ada dah ilmu tu pada saya. Kalau siapa-siapa yang nak belajar saya boleh turunkan balik. Selain menghasilkan karya khat tradisional dan kontemporari pelbagai media, Syafiee yang menghabiskan beberapa tahun menjelajah dunia merasakan kemahirannya menghasilkan dakwat bukanlah sesuatu yang perlu didendang. Baginya, karyawan seni kaligrafi lebih selesa membeli dakwat import. Namun hakikatnya ilmu beliau tidak terhenti hanya di situ. Syafiee turut mahir menghasilkan kertas seni warak mukahar bagai manuskrip sejarah berkurun lamanya. Jenis kertas yang kita guna untuk menulis khat ni ada kalau kertas telur lah, bahasa Melayu dia kertas telur. Tapi kalau di Arab dipanggil warak mukahar. Warak mukahar ni kita lapiskan permukaan kertas tu dengan putih telur. Dulu-dulu kan dia tak ada kertas art paper kan. Jadi nak jadikan dia seperti permukaan art paper tu kita kena sapukan dia telur supaya dakwat tu tak meresap dan kembang di atas permukaan tu. Jadi itu teknologi tu. Jika kita lihat manuskrip lama, ada yang berusia 200-300 tahun kan. Bermakna betul lah benda ni boleh bertahan. Bergantung pada saiz kertas yang digunakan, Syafiee menggunakan 4 biji telur untuk dilapiskan pada kertas berskala A3. Dalam putih telur tu kita letakkan dia tawas. Tawas ni bertujuan untuk melindungi kertas ni daripada dimakan oleh binatang-binatang. Putih telur dan tawas perlu dipukul hingga larutan terpisah dari lapisan buih. Proses menggunakan tangan ini sahaja mengambil masa lebih 20 minit. Selain untuk menghalang serangan serangga perosak, tawas menjamin karya mampu bertahan daripada mudah reput. Benda-benda ni tak boleh nak cepat-cepat je. Dia kena ada tunggu sikit lah masa. Sabar sikit. Selesai memberus, kertas dibiar mengering. Proses ini perlu diulang sekurang-kurangnya 2 ke 3 kali. Sementara menunggu, Syafiee meluahkan pendapat. Sama seperti kemahirannya menghasilkan dakwat kaligrafi, dia tidak nampak sebarang peluang atau sebab untuk menjual warak mukahar secara besar-besaran. Kadang buat, kadang tidak lah, begitulah sebab guna sendiri ataupun kadang-kadang kawan minta baru kita buat. Jadi dia tak ada market yang tertentu ataupun dijual secara meluas gitu kan.